lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 7 Waalaikumsalam. Syawal. Masih kita lagi berhari raya. Selamat hari raya kepada Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin daripada para jemaah yang hadir pada malam ini. Jadi pada malam ini kita adalah pengajian Tauhid bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan AJK dan tim pengurusan Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun sudi mengimarahkan kuliah maghrib kita bersama dengan Yang Amat Arif pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul lagi di Taman Ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat membetulkan ataupun meluruskan lagi pegangan akidah kita dan kita dijauhi daripada ajaran-ajaran yang menyimpang dengan mendapat penerangan yang jelas daripada pengajian berkitab bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin. Jadi bagi memulakan kuliah maghrib kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di Taman Ilmu pada malam ini, dan juga kita tak lupa terus menyampaikan selawat dan salam kita ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan pengajian kitab kita dengan segala bangga dan sukacita. Saya serahkan pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini untuk pengajian Tauhid bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin. Dan segala sukacita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur dan para ahli kepimpinan Gubernur Iman, para asatizah, Datuk Datin, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan semula kita pada malam ini. Alhamdulillah dipanjangkan umur kita, dapat kita menjalani ibadah Ramadan dan seterusnya meraihkan kemenangan pada hari raya. Dan hari ini hari raya yang ke-7 Alhamdulillah. Bagi saya sendiri pun ini kuliah yang pertama lah kuliah yang pertama selepas hari raya ini.
Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada kepimpinan Gemma Nur Iman yang tidak menunggu lama untuk meneruskan kembali pengajian kita. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan semua hadirin hadirat yang ada pada malam ini telah berjaya telah berjaya mengharungi ujian Ramadan dan telah menjadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas. Jadi di masing-masing lah yang tahu dan masing-masing lah yang boleh mengukur pencapaian sendiri. Cuma insya-Allah kita berazam berazam mudah-mudahan jika Allah izinkan kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang, insya-Allah kita pun hendaklah bercita-cita supaya Ramadan yang akan datang adalah lebih baik daripada Ramadan tahun ini, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat sekalian menyambung kembali pengajian tauhid kita. Oleh kerana ni kuliah yang pertama, saya suka nak mengingatkan balik hadirin hadirat sekalian, tujuan dan matlamat kita mengaji ilmu tauhid. Ini ilmu yang paling penting sekali bagi seorang Islam. Ilmu teras ataupun ilmu yang paling utama sekali. Sebab disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'ina fi Usuluddin. 40 perkara yang menjadi asas agama. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kecuali kita mengenal pencipta kita. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang menganut fahaman i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah adalah dengan manhaj yang telah dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu mengenal Allah melalui pengajian sifat 20. Apa yang paling mustahak sebelum kita mengaji sifat 20 ialah kita hendaklah meyakini, mengimani dengan sebenar-benarnya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadi tumpuan kita, yang menjadi sembahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini yang paling pokok sekali. Yang kita nak beriman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Yang tidak terhingga banyaknya. Namun bagi memudahkan kita umat Islam pada akhir zaman ini, para ulama terdahulu telah menyusun satu ilmu yang dipanggil ilmu tauhid, dan bagi kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pengajian sifat 20. Kesemuanya yang telah digali dan dinukilkan ataupun telah digarap oleh para ulama yang terdahulu, yang menjadikan ataupun memudahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat 20. Dan saya nak ulang sekali lagi, sebelum kita mengaji sifat 20 dulu, saya telah tegaskan bahawa nak mengaji sifat 20, kita kena faham 3 hukum, iaitu hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Ini 3 hukum yang telah kita bahas dulu. Dan saya telah nyatakan juga dahulu kenapa kitab-kitab tauhid memulakan perbahasan ilmu tauhid dengan memahami ataupun membahas berkaitan dengan hukum akal. Sebab dengan hukum akal ini sahajalah
memadai, ya, dengan hukum akal ini pun sudah memadai untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada kita memahami hukum adat, ya, ataupun hukum kebiasaan, ya, pisau melukakan, api yang membakar, ya, itu hukum adat. Ya, bukan adat berbatih, ya, bukan adat temenggung, bukan, ya. Kemudian ada hukum syarak. Hukum syarak yang memandu kita, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hukum syarak? Kalamullah. Ya. Hukum syarak ialah perintah, ya, yang terbit daripada kalamullah, ya, daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, ya, yang menjadi hukum dan juga panduan hidup kita orang Islam, ya. Jadi lengkap hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak yang memandu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memandu kita untuk belajar bagaimana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memandu kita untuk belajar membersihkan hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah, ya, mengeluarkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, ya. Dengan itu, dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengasihi kita, mentajallikan kepada kita supaya kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya, insya-Allah. Sebab itu wajib, fardu ain bagi kita untuk belajar, ya, ilmu tauhid, ya, mengikut manhaj yang telah disusun oleh para ulama tauhid yang terdahulu, ya, dua imam besar kita, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, oleh sebab itu banyak, ya, kitab-kitab tauhid yang telah ditulis, ya, oleh para ulama terdahulu, ya, dalam bahasa Arab, dan tidak kurang juga, ya, di alam Nusantara ini. Jadi bagi kita dalam yang mengaji bahasa Arab, ya, ada kitab, banyak juga kitab-kitab asas bahasa Arab, ya, yang boleh belajar, yang boleh berbahasa Arab, ya. Di antaranya yang saya boleh nyatakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bajuri, ya, Risalatut Tauhid, lil Imam Al-Bajuri. Itu kitab yang asas. Kemudian ada Matan Kharidah, ya, Matan Kharidah yang ditulis oleh seorang lagi ulama, saya lupa nama dia, ya. Itu kitab yang agak lebih ni lah, lebih detail, ya. Banyak lagi lah, ya, kitab-kitab yang dikarang, ya, Tanwirul Qulub, ya, misalnya kitab yang menghimpunkan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf, ya, dalam satu kitab, ya. Kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ya, seorang ulama daripada, ya, ulama Mesir yang sangat terkenal, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, balik kepada tujuan kita mengaji ilmu tauhid tadi ialah nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, ya. Sebab itu kita mengaji sifat 20, ya. Dan alhamdulillah, ya, pada bagi pengajian siri yang kita yang kedua, ya, dulu kita Risalah Tauhid, ya, karangan Umar Yusuf, ya, dan sahabat beliau, dan pada kali ini kita membahaskan, ya, Matan Ummul Barahin, ya, oleh Al-Imam As-Sanusi, yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi, seorang ulama tauhid yang sangat terkemuka dalam mazhab kita i'tiqad Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ya, yang telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ya, yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan dan juga kawan-kawan beliau, ya. Ya, alhamdulillah kita dah sampai, kita dah bahas, ya, sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, iaitu, dan kemudian sifat salbiyah, ya, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, ya.
Kemudian juga kita dah bahaskan juga sifat-sifat ma'ani, ya, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, ya. 7 sifat ma'ani, ya. Kita dah selesai dah, alhamdulillah. Sebelum Ramadan yang lepas kita dah bahaskan ketiga-tiga cabang ni, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan juga sifat ma'ani. InsyaAllah pada malam ini hadirin hadirat sekalian kita sambung balik, ya. Itu sepintas lalulah, ya. Saya cuba recapture semula, ya. Mengimbas kembali apa yang telah kita bahaskan, ya, daripada mula kita mengaji kitab ini. Jadi insya-Allah, ya, pada malam ni kita sambung pengajian kita masuk bab yang keempat, iaitu sifat ma'nawiyah pada muka surat, ya, 158. Siapa yang ada kitab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Summa, ya, kita tengok matan dulu. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazamatun lis-sab'i al-ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa 'aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Maksudnya, kemudian 7 sifat yang dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu sifat yang melazimi bagi 7 sifat yang pertama, iaitu sifat ma'ani. Ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat ma'nawiyah. Apa dia sifat ma'nawiyah? Ya, yang 7, iaitu yang pertama, keadaannya Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Yang kedua, yang berkehendak. Kaunuhu muridan. Yang ketiga, kaunuhu aliman, yang mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaannya yang hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya yang mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan, ya, Allah Ta'ala yang maha melihat. Dan yang akhir sekali, kaunuhu mutakalliman, ya, keadaan Allah yang berkata-kata. Jadi hadirin hadirat sekalian, sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah ni kadang-kadang susah orang nak beza. Apa beza ma'ani dengan ma'nawiyah? Ma'ani daripada perkataan makna. Saya mudah bagi contoh yang terdahulu, ya. Mudah kita ingat balik semula macam mana nak faham apa maksud ma'ani, apa maksud ma'nawiyah. Saya bagi contoh dulu, misalan dulu, iaitu orang yang mempunyai harta. Ya, maknanya, tu ma'ani tu. Ya, maknanya orang yang mempunyai harta ni dia banyak duit lah. Banyak duit, banyak harta. Itu kita panggil orang yang mempunyai harta. Yang ma'nawiyah dia, itu nak menunjukkan keadaan dia adalah seorang hartawan. Seorang jutawan. Ya? Itu keadaannya. Itu ma'nawiyah dia. Ma'ani dia, maknanya dia banyak duit. Banyak harta. Itu ma'ani dia. Ma'nawiyahnya kita panggil dia hartawan ataupun jutawan. Hal keadaan dia tu. Jadi sebab itu disebut dalam sini, dalam matan disebut, iaitu sifat yang melazimi bagi 7 sifat ma'ani. Sifat yang pertama, sifat ma'ani tadi. Ya. Maknanya kaunuhu ta'ala qadiran, ya. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Keadaannya yang sentiasa, ya, maha berkuasa.
Ya, sebab apa? Sebab ada sifat ma'ani kudrat tadi. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala mempunyai kudrat, sifat kudrat, dia boleh buat apa saja. Ya, kita dah sebut dah, kita dah bahas dah panjang tu sifat kudrat. Ya, dengan ta'alluq dia. Ya, ta'alluq tanjizi qadim, ya, ta'alluq tanjizi hadis, ya, ada qabdah. Kita dah bahas panjang dah dulu, ya, nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kuasa, ya, sifat yang maha berkuasa. Dan dengan sifat ma'ani kudrat tadi ni nak menunjukkan bahawa dalam maknawiyah dia, keadaan Allah Subhanahu wa taala itu memang maha berkuasa. Serupalah macam kita sebut tadi, saya bagi misalan, hartawan ataupun jutawan bagi orang yang mempunyai harta dan wang berjuta tadi. Ya, saya ingat boleh tangkap dah dekat situ. Jadi kita itu dia sebagai nak mudah kita faham apa dia sifat maknawiyah, ya. Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani, keadaannya, ya. Jadi keadaan kaunuhu, ya, kaunuhu ta'ala qadiran, nak menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa sebab Allah Subhanahu wa taala tadi mempunyai kudrat. Kaunuhu ta'ala muridan, ya, nak menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha berkehendak, ya, sebab Allah taala itu bersifat dengan iradah tadi, ya. Kaunuhu aliman, nak menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengetahui disebabkan sifat ilmu tadi, ya. Kaunuhu sami'an, nak menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, ya, disebabkan dengan sifat sama yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya, basiran dan juga mutakalliman, ya. Jadi untuk lebih jelas lagi kita tengok syarah, ya, syarah kepada matan tadi, penerangan, ya. Tengok syarah di bawah. Setelah Al-Imam As-Sanusi mengemukakan sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan ma'ani, sifat ma'ani, maka beliau meneruskan perbincangan sifat 20 dengan mengemukakan 7 sifat yang dinamakan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang melazimi 7 sifat ma'ani yang terdahulu. Dan segala dalil berkaitan dengan sifat ini adalah dalil yang juga digunakan dalam sifat ma'ani. Jadi dalilnya sama, ya, hadirin hadirat sekalian. Dalil sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ni daripada dalil Al-Quran, Al-Hadis sama saja, ya. Jadi apabila seseorang itu mensabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat berkuasa, sifat kudrat, maka dia juga mensabitkan keadaan Allah yang berkuasa, ya. Samalah kita mensabitkan tadi ni, orang yang mempunyai banyak harta, banyak duit, wang berjuta, harta melimpah ruah, jadi kita sabitkan juga namanya orang itu adalah hartawan, jutawan, ya, milioner, bilioner dan sebagainya, ya. Itu sebagai mudah untuk kita faham. Dan apabila mensabitkan Allah Azza wa Jalla itu berkehendak, ya, dengan sifat iradat, maka dia juga mensabitkan keadaan Allah yang berkehendak, ya, keadaan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu muridan. Dan seterusnya lah, ya, sifat-sifat maknawiyah yang 7 tadi sehingga yang akhir sekali iaitu sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, kalau kita lihat dalilnya sama, ya. Sifat ma'ani tadi dengan sifat maknawiyah ni seolah-olahnya macam
saling lengkap melengkapi ataupun saling hampir sama sahaja, ya. Jadi mestilah, ya, kita lihat, ya, kenapa ulama membahagikan yang sedemikian, ya, yang sedemikian tadi itu, ya. Jadi kita tengok perbahasan pada muka surat 159 tadi, ya. 159 tadi yang bawah ni pula, ya, paragraf yang kedua itu, menurut pandangan yang muktamad, ya, bilangan sifat yang wajib diketahui adalah sebanyak 13 sifat, ya, dengan tidak memasukkan sifat ma'nawiyah. Pandangan ini adalah pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, sedangkan pandangan yang masyhur adalah sifat 20 yang memasukkan sifat ma'nawiyah dalam jumlah sifat Allah yang wajib diketahui. Ini mustahak kita faham, ya. Sebab kalau hadirin hadirat sekalian, ya, jika hadirin sekalian mentelaah kitab-kitab Jawi, ya, ada kitab Jawi yang bahaskan sifat 20 ini setakat 13 sifat sahaja, ya. Tidak memasukkan sifat ma'nawiyah yang kita bahas pada malam ni, ya, yang 7 ni, ya. Sebab itu adalah pandangan daripada sebahagian ulama, ya, tauhid, termasuk Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya. Cuma sebahagian ulama tauhid yang lain memasukkan juga 7 lagi sifat, ya, selain daripada sifat ma'ani, dimasukkan juga 7 lagi sifat ma'nawiyah bagi melengkapkan, ya, 20 sifat yang wajib kita pelajari, ya. Inilah yang dibahaskan, ya, menurut pandangan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Jadi sebab itu kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni boleh berpegang, ya, kepada kedua-dua ulama, manhaj kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, ya. Iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati, menurut paragraf yang seterusnya, menurut Syekh Zainul Abidin dalam Aqidatun Najin, ya. Ini ulama Fatani. Kitab Aqidatun Najin ni kitab perbahasan tauhid yang agak detail, ya, yang agak tinggi perbahasannya. Dulu sebelum ni kita mengaji kitab Risalah Tauhid. Ini kitab bawah lah, kitab asas, ya. Atas daripada kitab Risalatul Tauhid ini ada kitab lain yang dipanggil Faridatul Faraid. Ada satu lagi kitab ni panggil Durrus Samin. Kemudian atasnya dipanggil, inilah yang kita panggil kitab Aqidatun Najin, ya. Jadi menurut Syekh Zainul Abidin dalam kitab Aqidatun Najin berpendapat yang muktamad adalah 20 sifat. Ini ulama kita, ya, ulama Melayu kita di selatan Thailand, ya, ulama Fatani, Syekh Zainul Abidin Al-Fatani, yang mengarang kitab Aqidatun Najin. Ini kitab-kitab yang ditelaah, yang dipelajari oleh orang-orang sekolah pondok dulu, ya, termasuklah almarhum ayahanda saya, ya, dan tuangu-tuangu yang sebelum ini, ya. Ini kitab yang sangat terkenal. Jadi menurut kitab Aqidatun Najin, pendapat yang muktamad adalah kita mengaji 20 sifat, ya. Walaupun ada sebahagian ulama cukup berpandangan cukup dengan kita mengaji 13 sifat, ya, tidak termasuk sifat maknawiyah. Tetapi kita di Nusantara alam Melayu ini kita berpegang dengan pengajian sifat 20. Maknanya kita mengaji sampai sifat maknawiyah, ya. Cukupkan 20 sifat, ya, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau juga, ya, ni siapa dia beliau tadi, Syekh Zainul Abidin, ya, dalam kitab Aqidatun Najin. Beliau menukilkan bahawa kaunuhu qadiran bukanlah sekadar suatu ungkapan terhadap sifat kudrat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah satu sifat yang tersendiri, ya.
Perbezaan ini berlaku kerana terdapat sebahagian ulama membahagikan segala perkara kepada 4 bahagian, iaitu maujud, yang itu ada, ma'dum tiada, hal keadaan, dan al-amru al-i'tibari. Amrun i'tibari. Apa maksud amrun i'tibari? Dulu saya dah terangkan dulu ni. Iaitu perkara yang boleh disimpulkan dengan akal fikiran. Sebab dia tak boleh nak dipaham secara biasa. Amrun i'tibari. Yang boleh disimpulkan dengan akal. Jadi ada 4 keadaan. Maujud, yang ni boleh kita tengok. Ada. Ma'dum tiada. Hal keadaan. Sifatul hal. Jadi macam sifat ma'nawiyah tadi ni. Hal keadaan. Dan amrun i'tibari, 4 ke. Sedangkan sebahagian ulama membahagikan kepada 3 sahaja, iaitu maujud, ma'dum, dan amrun i'tibari. Ini beza kenapa punca yang jadi tadi tu. Yang jadi sebahagian ulama berpandangan cukup mengaji tauhid 13 sifat sahaja. Sebab berpegang kepada 3 saja tadi ni, iaitu yang maujud, yang ma'dum, dan juga amrun i'tibari. Sedangkan sebahagian ulama lagi membahagikan kepada 4 keadaan, termasuk hal tadi ni, keadaan. Jadi ma'nawiyah tadi ni, sifat 7 sifat ma'nawiyah tadi adalah sifatul hal. Nak memperihalkan orang yang banyak duit, banyak harta tadi, kita perihalkan dia sebagai jutawan, sebagai hartawan, sebagai milioner, sebagai bilioner. Itu. Nak membezakan itu. Ini jadi dia punya perbezaan tu maknanya baru kita nampaklah bagaimana hebatnya para ulama terdahulu dalam membincang dalam perkara ilmu tauhid ini. Jadi hadirin hadirat sekalian, kita sambung paragraf yang seterusnya. Hujjah bagi golongan yang mengira sifat wajib itu cuma 13 sifat adalah kerana mereka mengklasifikasikan sifat ma'nawiyah sebagai sifat ahwal. Sifat ini adalah satu keadaan yang berada di tengah-tengah antara maujud dan juga ma'dum. Ada dan tiada. Ini pening kalau kita nak bahas ni. Sifat ini ahwal tidak sabit pada dirinya, lalu bagaimana nak disabitkan kepada Allah. Ini kalau kita nak bahas, ni agak mengelirukan. Saya ingat yang mudah kita fahamnya nak beza 13 dengan 20 ni tadi ni. Iaitu sebahagian ulama yang membahagikan kepada 4 perkara tadi ni. 4 perkara, yang ni yang maujud, yang ma'dum, hal, dan juga amrun i'tibari. Yang berpegang kepada pandangan 13 sifat sahaja, tidak memasukkan yang hal tadi, keadaan. Itu yang mustahak kita faham. Kita sambung paragraf yang seterusnya. Hal ini bukanlah bermaksud mereka menafikan keadaan Allah yang berkuasa, yang berkehendak, yang hal tadi, mengetahui dan lain-lain. Bahkan mereka cuma tidak memasukkan sifat ma'nawiyah sebagai sifat yang wajib diketahui. Ini ijtihad sebenarnya. Ini ijtihad ulama tauhid yang berpegang cukup dan memadai mengaji sifat tauhid setakat sifat ma'nawiyah sahaja. Tidak perlu melengkapkan 7 lagi sifat ma'nawiyah. Ini pandangan sebahagian daripada ulama tauhid. Tetapi kita yang saya sebut tadi, kita di alam Nusantara Melayu tadi berpegang kepada pandangan yang 20. Wajib kita belajar 20 sifat.
Sebab itu banyak dibahas yang saya terangkan dulu ya. Harap tuan-tuan hadirin hadirat masih ingat lagi. I'tiqad kita yang 50. Ini kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di alam Nusantara Melayu ini 50 i'tiqad yang sekurang-kurangnya kita faham. Apa dia 50 i'tiqad? Iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang mustahil yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus 41 dicampur dengan sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, mustahilnya 4, satu sifat yang harus 9 campur 41 jumlahnya 50 i'tiqad ya. Ini yang asas bagi kita di alam Nusantara Melayu. Inilah pegangan para ulama kita yang terdahulu sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu yang disebut tadi oleh Syekh Zainul Abidin dalam kitabnya Aqidatun Najin yang mu'tamad adalah 20 sifat kita yang wajib kita belajar ya. Kita sambung dalam itu dalam erti kata yang lain muka surat 160 di bawah tu dalam erti kata yang lain, seseorang yang tidak mengetahui sifat maknawiyah tidak dihukum berdosa ini pandangan tambahan pula sifat maknawiyah itu adalah kufur dan dengan ittifaq sepakat antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Hal ini kerana mereka tidak menafikan sifat maknawiyah sama sekali. Namun mereka tidak mengasingkan antara keduanya kerana menurut mereka sifat maknawiyah itu bersekali dengan sifat ma'ani. Ini pegangan Mu'tazilah ya. Disekalikan dengan sifat maknawiyah dengan sifat ma'ani. Kita tak kita asingkan ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebagai kesimpulan berdasarkan perbahasan di atas yang kita sebutkan tadi, dapat difahami bahawa kesemua 20 sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf terbahagi kepada 4 kategori ya. Yang pertama sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu wujud ya. Yang berkaitan dengan diri zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibal wujud ya. Sifat nafsiyah. Sifat salbiyah iaitu apa? Sifat-sifat yang menafikan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa taala ya. Didam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah ya. Ada 5 sifat ya. Sifat-sifat salbiyah yang menafikan kekurangan, apa-apa kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga iaitu sifat ma'ani. Ada 7 sifat: qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini kita panggil sifat-sifat wujudiyah ya. Sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala bagi menunjukkan itulah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa ya, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha berilmu, yang maha mendengar, yang maha melihat ya. Sifat-sifat ma'ani nak menunjukkan bahawa inilah sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu yang wajib ada ya. Sebab itu nama lainnya kita panggil sifat wujudiyah ya. Dan yang keempat dipanggil 7 lagi sifat maknawiyah yang kita panggil sifatul hal. Hal keadaan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Disebabkan adanya 7 sifat ma'ani tadi, maka mendatangkan hal keadaan 7 lagi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu
aliman, ya. Sampailah kaunuhu mutakalliman. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, kalau kita tak hafal pun pembahagian empat-empat ni, sekurang-kurangnya kita faham dah. Ya, kita faham dah sifat 20, ya, daripada wujud, qidam, baqa. Kita dah bahas panjang, ya. Mudah-mudahan dengan kita faham, ya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini, dapat, ya, kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, zat yang wajib al-wujud, yang tidak ada yang sepertinya, laisa kamitslihi syai'un, ya, yang maha berkuasa, yang tidak terhingga, ya, dan berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Kita dah bahas panjang dulu, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan kita manusia, ya, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan sifat-sifat kekurangan, terbatas, pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, ilmu pun terbatas, semuanya terbatas, terhad. Ya, kita dimulakan dengan daripada tiada kepada ada, ya, sedangkan Allah SWT, ya, wujud Allah SWT tidak dimulakan dengan tiada, ya. Itu beza kita. Kita daripada tak ada kepada ada, kemudian akan ditiadakan pula, dimatikan pula, dibinasakan. Sedangkan Allah bersifat baqa, ya, tiada penghujung, tiada kesudahan, tiada kebinasaan, ya. Ini nak menggambarkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, ya. Jadi bila kita faham sifat 20 ini, barulah, ya, inilah yang kita nak guna, ya, dalam ibadat kita, ya. Kita menyembah Allah, ya, dalam solat kita, ya, barulah kita dapat meresap, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu adalah Tuhan yang layak disembah, ya. Memang layak disembah disebabkan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat yang kita telah pelajari, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, jadi yang cabang tadi ni, ya, yang perbezaan pandangan, ya, ada yang kata wajib belajar 13 sifat sahaja, sedangkan kita di alam Melayu ini kita dah sepakat dah, ya, yang wajib kita belajar adalah 20 sifat, ya. Ini tak ada jadi hal lah, ya, tidak menjadi hal, ya. Cuma kita di alam Melayu ini memang kita berpegang dengan 20 sifat, ya. Jadi ini saya ingat ini tak saya ingat daripada dulu sampai sekarang pun tidak menjadi perbahasan lah, ya. Cuma yang menjadi perbahasan sedikit dulu saya ada nyatakan, ya. Mungkin dulu ada yang bertanya bagaimana kita nak faham, ya, perbezaan kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan pahaman-pahaman yang lain. Jadi yang pertama saya sebut dulu, kita kena faham yang kita punya, ya, yang kita faham yang kita punya. Saya bagi contoh dulu, ya. Wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud yang tiada bertempat, tiada mengambil ruang, ya. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di atas langit, bukan di atas arasy. Sedangkan ada pahaman lain yang mengambil ayat Quran, ya, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, ya. Ini pahaman yang lain daripada pahaman kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pahaman ini dipanggil? Ini pahaman mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berjisim ini kita mengaji dulu apa dia jisim? Jisim arad ni adalah makhluk, ya. Ya, Allah taala, ya, dengan sifatnya yang qadim, ya, bukan jisim.
Yang mengambil tempat ini adalah jisim. Jisim dan arat mengambil tempat. Sebab itu ini pahaman yang menyatakan Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, seolah-olah dia nak menjisimkan Allah Ta'ala tu duduk bersemayam di atas arash. Salah i'tiqad ini. Kita bukan. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan. Sebab kalau kita tanya sebelum arash dicipta, Allah Ta'ala bersemayam di atas apa pula? Kat situ dah nampak. Jadi, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersemayam di atas arash, duduk pula bersemayam di atas arash, jadi seolah-olah sama pula macam makhluk. Seolah-olahnya Allah Ta'ala memerlukan tempat pula untuk bersemayam. Tidak. Ini salah i'tiqad kita. Begitu juga dengan pahaman Mu'tazilah. Apa pahaman Mu'tazilah? Antara pahaman Mu'tazilah yang saya pernah bahas dulu sepanjang kita mengaji sifat 20 ini, iaitu pahaman Mu'tazilah tidak mengiktiraf sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai qadim. Sebagai qadim. Sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu hanya sifat hanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang qadim. Ini antara pahaman Mu'tazilah. Jadi bila kita faham, kita mengaji i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, semua sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, semuanya adalah qadim. Sifat yang qadim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud qadim? Tak ada permulaan lah. Tak ada permulaan. Daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada permulaan, sifat-sifatnya pun sama juga. Qadim. Wujud zat, wujudlah sifat tadi ni. Sejak bila? Kita pun tak tahu. Tidak ada permulaan. Apa? Itu maksud qadim. Tak ada permulaan. Qadim lagi baqa, tak ada kesudahan. Jadi, bila kita faham begitu, memanglah kita tak dapat nak gambar dengan akal kita ni macam mana pula kan. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Kita balik kepada tafakkaru fil makhluk, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi. Kita renung fikir tentang kejadian makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita merenung nak memikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta. Memang tak sampai akal kita. Jadi untuk kita faham tadi, kita balik kepada hukum akal tadi. Yang ada permulaan adalah makhluk. Yang ada kesudahan adalah makhluk. Dari situ kita akan dapat faham. Barulah kita dapat sampai balik. Akal kita dapat memahami bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Baru kita faham sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita belajar. Kenapa sifat-sifat ini kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kita berfahaman ataupun beriktiqad bahawa semua sifat-sifat yang kita belajar ini adalah sifat-sifat yang qadim. Sifat yang qadim. Jadi hadirin hadirat sekalian, dah pukul berapa dah? 9:05 ya. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat sekalian untuk kitab jilid yang pertama ni pada malam ni, alhamdulillah insya-Allah kita dah selesai dah. Jadi kalau ada soalan lah sebelum kita tutup pengajian kita pada malam ni, saya buka, ada masa dalam 10 minit ni kalau ada. Dan ada saya nampak tadi permintaan untuk baca surah Al-Mulk InsyaAllah selepas ni kita baca lah Okey. Kalau ada soalan, tak peluang ni Datuk. Kita buka dulu.
Bila boleh. Jadi alhamdulillah jilid 1 syarah matan Al-Barahin telah pun kita selesai, dan insyaAllah dia ada jilid yang kedua. Kalau kita nak sambung nanti insyaAllah kita tengok macam mana. Jadi sekiranya ada jemaah yang hadir pada malam ini, sekiranya ada kemuskilan ataupun ada yang nak bertanya tentang syarah yang telah disampaikan pada malam ini, bolehlah silakan kemukakan soalan-soalan insyaAllah. Kalau sila kalau ada. Saya sebab di handphone ni nak baca soalan ni tak ada, ni payah sikit saya nak buka ni. Kalau boleh baca soalan secara lisan lah ya, insya-Allah. Kalau tak ada di chat ni pun tidak ada soalan-soalan. Tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua tak ada soalan. Mudah-mudahan semua di sini ada dimohon untuk Datuk memimpin bacaan Al-Mulk sebelum kuliah. Kita tutup kuliah lah. Boleh insya-Allah. Cuma saya sebelum tu para hadirin sekalian, saya nak berkongsi sedikit berita gembira lah ya. Alhamdulillah dengan barakah dan doa semua orang insya-Allah, alhamdulillah saya dan isteri telah terpilih lah untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Amin. Saya ucap terima kasih lah daripada Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tahniah Datuk dapat pergi haji. Alhamdulillah. InsyaAllah besok saya dan isteri akan hadir kursus perdana haji perdana. Saya mohon doa lah, dan alhamdulillah pagi tadi pun dah selesai buat pemeriksaan doktor. Alhamdulillah lah, lulus lah. Alhamdulillah. Saya mohon doa semualah ya, supaya segala urusan saya dan isteri ini dipermudahkan, dipermudahkan semua urusan, termasuklah diberi kesihatan, aman perjalanan pergi dan balik, dan juga aman orang yang tinggal ya, dan lain-lain lah ya. Saya mohon doa semua insya-Allah. Terima kasih sekali lagi lah ya kepada semua yang mendoakan saya, suami isteri lah ya. Kita nak baca Al-Mulk sekarang ya. Ya, insya-Allah kita boleh teruskan dengan bacaan Al-Mulk. Jadi minta jemaah. Sekejap, Bonda sekejap ada soalan. Nah, ada soalan. Okey. Kalau boleh jawab saya jawab lah. Ya, silakan. Tadi Datuk, okey. Apa yang saya cakap ni boleh dipertikaikan ke tak? Kekuatan doa boleh mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tak mustahil, dan sesuatu yang mungkin kepada yang tidak mungkin. Doa. Okey. Terima kasih yang tanya. Dia balik kepada qada dan qadar. Ya. Ni cerita qada dan qadar lah. Dia ada dua, qada dan qadar ni ada dua ya. Qadar ni ketetapan. Ketetapan ni tidak berubah ya. Allah Taala tetapkan kita anak ada 5 orang. Insya-Allah anak kita 5 orang lah. Ya. Kalau anak kita 3 orang lah. Allah Taala dah tetapkan, beri ketetapan, diqadarkan kepada kita satu hari kita aksiden contohnya. Memang kita akan aksiden. Telah ditetapkan sejak azali lagi. Ya. Itu qadar. Qada pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Itu sebab itu kita belajar dulu ni, ada dalam kita mengaji tauhid ni ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Ya. Tanjizi qadim dan juga tanjizi hadis. Pelaksanaan yang qadim, tanjizi qadim, iaitu itulah ketetapan yang Allah Taala telah qadarkan kepada kita ya. Yang satu hari kita akan berkahwin berapa orang anak ya. Itu dah sejak azali lagi ya, tanjizi qadim. Tanjizi hadis pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya iaitu yang baru, yang berlaku. The moment ataupun bila perkara itu berlaku pada hari kejadian lah.
Kalau hari kejadian kita accident, itulah tanjizi hadisnya. Pelaksanaannya yang baharu. Ya. Jadi supaya macam saya bagi misalan dulu, kita nak buat rumah. Ya. Kita nak buat rumah, kita ada pelan. Kita buat pelan itu tanjizi qadimnya lah. Seolah-olah begitu, mudah kita faham. Rumah tak buat lagi. Ya. Jadi bila kita lantik kontraktor pun mula buat rumah, itulah dia punya tanjizi hadisnya, pelaksanaannya. Cuma di sana kita juga belajar dulu ada qabdah. Qabdah ni apa dia? Tilikan Allahu Subhanahu wa taala. Pemerhatian Allahu Subhanahu wa taala berkaitan dengan pelaksanaan tadi ni, qada tadi ni. Pelaksanaan ketetapan Allahu Subhanahu wa taala. Ini ada kaitan tadi dengan doa tadi. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak berubah pelaksanaan tadi ni melainkan dengan doa. Jadi sebab itu masa kita mengaji bab kudrat iradat baru ni, kita belajar tanjizi hadis tadi. Ya. Jadi dalam itu ada qabdah, iaitu tilikkan Allah SWT. Allah Ta'ala tilik kita ni sepanjang masa. Ya, mungkin dengan sebab kita pun tak tahu takdir kita ni. Ya, pelaksanaan takdir kita tu kita tak tahu. Sebab itu kita diminta untuk berdoa, berikhtiar dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. 3 tu. Ya. Ikhtiar, doa dan juga tawakal. Ya. 3 tu. Jadi qabdah tadi, tilikkan Allah Subhanahu Taala, dia bergantung juga, ya. Bukan bergantung lah, Allah Ta'ala tak bergantung dengan kita, tetapi Allah Ta'ala tilik kita. Bila Allah Ta'ala tengok kita ni usaha, bersungguh-sungguh, ya, bertawakal, berdoa, bertawakal, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa kita tadi ni. Jadi sebab itu mungkin la yuraddul qada illa bidoa, tidak berubah pelaksanaan tadi ni kecuali dengan doa. Ditakdirkan kita accident, betul lah kita accident, tetapi Allah Ta'ala dengan berkat kita doa dengan sebagainya, kuranglah sikit. Contoh, ya, kurang sikit, ya. Ataupun Allah Ta'ala, ya, memang kita ditakdirkan rezeki kita sikit, ya, tak banyak mana, tetapi berkat usaha ikhtiar kita, Allah Ta'ala kesian dengan kita, Allah Ta'ala tambah rezeki kita, ya. Mungkin daripada RM1 jadi RM2. Itu ya, ini yang dibahas dalam ilmu tauhid yang kita belajar. Ini kaitan doa tadi, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat sedikitlah, ya, kita. Ada soalan lain ke? Setakat ni tak ada soalan lah. Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan tu Zahin Fikri. Ya, Fikri. Ya. Ada nak tanya soalan, silakan. Silakan. Ada tulis di chat kata ada soalan nak tanya. Silakan. Saya tak boleh nak buka chat. Kalau tak ada, kita teruskan dengan bacaan Al-Mulk. Okey, boleh, ya. Jadi kalau hadirin sekalian, kalau ada soalan lain tu mungkinlah yang kuliah akan datang pun boleh, ya, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan bacaan suratul Mulk, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran yang amat arif Datuk Abbas bin Nordin atas pengajian tauhid, iaitu ilmu trust yang utama yang perlu kita pelajari, mudah-mudahan memandu kita membetulkan dan meluruskan pegangan akidah kita dan faham kepada 20 sifat yang wajib kita ketahui, sifat-sifat Allah yang sempurna, Tuhan yang layak kita sembah.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah mudahkan Ruslan yang amat arif bersama isteri untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini insya-Allah. Amin, amin. Dan terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang turut sama mengimarahkan kuliah maghrib kita bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pengajian berkitab kita untuk jilid kedua insyaAllah kalau diizinkan Allah nanti insyaAllah. Jadi untuk kuliah subuh besok 6.45 seperti biasa kita bersiaran pada pukul 6.45 pagi. Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadhil Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan saya sudahi kuliah maghrib dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna al-yaqin ya khatam. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna